Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid semua? Ustazah harap anak-anak murid semua berada dalam keadaan sihat. InsyaAllah hari ini kita akan belajar bidang hadis iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikutanku. Mari kita bersama-sama dengan Ustazah. Okey, apa itu maksudnya hadis? Hadis ialah semua perkara daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan atau pengakuan. Ingat ya, 3 perkara ini iaitu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dari segi perkataan baginda, perbuatan baginda ataupun pengakuan baginda. Mengapa hadis ini penting dalam kehidupan kita? Iaitu ia merupakan salah satu daripada sumber hukum Islam. Mengapa pentingnya hadis dari sudut hukum? Iaitu ia memperkukuhkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dari segi akidah kita pula, hadis bertindak sebagai menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan. Dari sudut ibadah, hadis ini penting untuk menjelaskan secara terperinci cara-cara beribadah. Seperti yang kita tahu di dalam aspek ibadah, akidah dan hukum, apa yang tidak diterangkan di dalam ketiga-tiga bahagian ini akan dijelaskan dan disokong dengan hadis. Dari segi ilmu, sumber pelbagai ilmu yang lengkap, dan dari segi akhlak, ia adalah menghimpunkan akhlak terpuji sebagai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi ikutan para umatnya. Mari sama-sama bersama dengan Ustazah kita baca petikan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Maksudnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Mari kita sama-sama lihat adab dengan orang yang lebih muda dan orang yang lebih tua. Yang pertama, memberi dan menjawab salam apabila kita berjumpa. Dan yang kedua, bersopan santun dalam tindakan, iaitu bila kita lalu depan orang yang lebih tua seperti macam ibu bapa, nenek dan orang lebih tua daripada kita perlu menundukkan sedikit untuk memperlakukan ia sebagai satu adab yang lebih sopan. Yang ketiga, bermanis muka. Apabila kita berjumpa, berselisih, kita kena memaniskan muka dan memberikan senyuman. Yang keempat, menggunakan bahasa dan suara yang lebih lembut. Dan yang kelima, memohon maaf jika melakukan kesalahan. Saling maaf dan memaafkan orang lain itu merupakan sesuatu perkara yang terpuji di dalam Islam. Dan yang terakhir, apabila seseorang memerlukan bantuan, kita perlu membantu. Lihat gambar-gambar yang telah Ustazah letakkan di sini. Ini adalah adab-adab kita bersama dengan orang yang lebih tua. Seperti yang Ustazah telah terangkan tadi, antara adab-adab mengasihi orang muda, iaitu pertama, berbicara dengan lebih mesra. Yang kedua, mewujudkan hubungan baik dengan orang yang lebih muda. Yang ketiga, menasihati dengan kata-kata yang baik. Yang keempat, menegur kesalahan dengan berhemah. Yang kelima, menunjukkan contoh teladan yang baik. Dan yang keenam, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Seperti yang telah dijelaskan di dalam hadis tadi, antaranya ialah mengasihi yang muda dan yang lebih tua. Apakah faedah mengamalkannya? Apa yang kebaikan kita mengamalkannya? Iaitu yang pertama, kita akan mendapat ramai kawan. Yang kedua, masyarakat akan memandang tinggi kepada orang yang saling menghormati antara satu sama lain. Ketiga, disayangi oleh orang sekeliling.
mendapat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kita telah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pula antara akibat mengapa kalau kita abaikan ajaran yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Pertama, sukar mendapat kawan. Kedua, masyarakat akan memandang rendah kepada kita. Yang ketiga, akan dibenci oleh semua orang. Keempat, Nabi tidak mengaku kita sebagai umatnya. Intipati daripada pengajaran seperti hadis tadi. Yang pertama, mendapat kasih sayang ialah amalan yang mulia. Kedua, kita wajib menghormati orang yang lebih tua seperti yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Ketiga, Islam melarang perbuatan mendera dan membuli. Jangan kita sekali membuli kawan-kawan kita, ya. Yang keempat, orang yang menghormati orang lain akan dihormati oleh masyarakat. Masyarakat akan menyanjung tinggi. Dan yang kelima, orang yang tidak berakhlak akan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Okey, macam mana anak-anak semua? Ustazah harap anak-anak mendapat pengajaran daripada apa yang kita belajar hari ini. Untuk itu, tugasan untuk hari ini ialah salin soalan nombor 4 dan nombor 5 seperti mana yang telah Ustazah tunjukkan di dalam petak itu, dan hantar kepada Ustazah Wahidah sebelum pukul 5 petang ini. Sekadar itu sahaja daripada Ustazah. Jaga diri, jaga akhlak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.